Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi nampaknya hari ni cuaca hujan renyai sikit. Jadi pada video kali ni, apa sebenarnya yang akan kita bincangkan, apa yang akan kita bualkan adalah mengenai orang kata memilih induk untuk breeding. Sebab ada juga yang tertanya-tanya, lagi-lagi di ruangan komen video saya, dia tanya, abang macam ni kita nak tahu ikan tu dah boleh breed ke belum? Jadi kepada semua, lagi-lagi orang yang baru saja mula dalam bidang, dalam hobi ikan laga ni, jadi saya akan ceritakan daripada asas lah, daripada bawah, daripada basic saya akan ceritakan. Baik, sebenarnya untuk kita breed atau kahwinkan ikan laga ni, kita memerlukan induk. Macam tu lah. Kita ni dilahirkan daripada mak dengan ayah kita. Jadi induk tu mak dengan ayah. Kalau ada mak, ada ayah, adalah anak-anaknya. Jadi untuk induk ni, untuk mak ayah ni, dia tak boleh sesuka hati kita breed kan. Boleh jadi, boleh beranak macam tu, boleh bertelur. Tetapi adakah hasil telur tu berkualiti? Adakah hasil telur tu kita boleh dapat dalam kuantiti yang banyak? Jadi kalau kita nak kahwinkan ikan laga, kita nak breedkan ikan laga, mestilah kita nak hasil yang lumayan, betul tak? Nak hasil yang banyak, anak yang sihat, yang kuat. Jadi pemilihan atau penyediaan sebelum breed ni adalah sangat-sangat penting. So pemilihan induk adalah antara perkara aspek yang paling penting sekali sebelum kita mula breeding. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, ada mak, ada ayah. Jadi kita akan bahagikan kepada dua. Maksudnya pemilihan induk ni kita akan tengok betina dan kita akan tengok jantan. Okey guys, jadi korang jangan salah faham proses mengahwinkan ikan laga ni, perkataan yang betul dia bukan kahwin, tetapi kita nak mengawankan. Jadi proses dia adalah mengawan. Jadi proses mengawan ni bukan pada manusia tau, dia adalah pada haiwan. Ikan ke, kucing ke, burung ke, kita panggil mengawan. Jadi proses mengawan tu maksudnya proses dia kahwin lah, dia nak hasilkan anak. So jom kita tengok spek untuk jantan dan betina yang terbaik untuk dijadikan induk untuk breeding. Okay guys, untuk ikan laga jantan, apa yang paling penting, apa yang perlu untuk ikan laga jantan, perkaranya adalah yang pertama sekali, ini yang wajib yang wajib sekali adalah sihat dan jauh daripada sebarang penyakit lah. Maksudnya tiada sebarang penyakit, tak kisahlah penyakit berjangkit atau apa. Tetapi ada juga beberapa orang yang breedkan ikan yang sakit. Sebagai contoh, penyakit dia buta sebelah, masih boleh dibreedkan. Tapi mungkin dia tak selesa lah kan. Yang pertama sekali, yang terbaik sekali adalah induk yang sihat. Jantan tu mesti sihat. So yang kedua sekali, sekurang-kurangnya boleh flare. Kebiasaannya ikan jantan yang tak pandai flare ni, dia tak jadi tau guys. Kalau kita breed kan, dia susah nak jadi. Boleh jadi tapi susah. Sebolehnya digarang dan boleh flare. So yang ketiga adalah buat buih. Pastikan ikan korang tu boleh buat buih. Sebab buih itu adalah perkara yang penting sekali dalam proses mengawan ikan laga. Sebab bubble tu, buih tu, dalam proses mengawan breeding, dia dipanggil sebagai bubble nest, sarang buih, di mana sarang tu akan menjadi tempat di mana telur akan dikumpulkan. Macam burung, sarang burung, telur tu kat dalam kan. Macam tu jugalah ikan laga. So akan ada telur-telur dekat bubble nest tersebut. Tapi tak apa, kalau ikan korang tu, korang nak breed sangat tapi dia tak reti buat buih, proses buih ni, bubble nest ni, kita boleh pinjam daripada ikan jantan yang lain. Seterusnya, untuk ikan laga betina, apa yang perlu untuk kita breed ikan laga betina? Baik, yang pertama sekali, sama saja seperti yang jantan, mestilah ikan itu dalam keadaan sihat.
Ikan laga betina ni kita kena tengok dia lebih daripada yang jantan, sebab betina ni lah yang mainkan peranan paling besar, sebab dia yang akan mengeluarkan telur. Jadi make sure dia sihat lah. Tu yang pertama. Yang kedua sekali, isi telur. Kalau korang perasan, ikan laga betina ni dekat ventral dia, dekat belakang sikit akan ada satu bintik putih yang di mana kita panggil sebagai egg spot. Jadi dekat atas egg spot tu korang tengok perut dia buncit. Jadi itu adalah kandungan telur dia. Jadi semakin besar perut dia, semakin besar orang kata kandungan telur dalam perut tu, jadi semakin banyaklah telur yang boleh dikeluarkan oleh ikan laga jantan semasa proses mengawan. Jadi kebarangkalian untuk korang dapat fry yang sangat banyak adalah sangat-sangat tinggi. Jadi kalau boleh sebelum korang breed, korang kena pastikan perut diorang besar dulu. Jadi macam mana nak bagi perut ikan laga betina ni besar? Itulah yang kita panggil sebagai pump telur betina. Di mana kita kena prepare dia, bagi dia isi dia penuh dulu sebelum kita breed dia. Jadi macam mana kita nak bagi isi perut ikan betina tu penuh? Adalah pemakanan yang perlu kita berikan kepada ikan laga kita. So insyaAllah saya akan terangkan pada video akan datang. Jadi video kali ini saya akan ajar korang cara untuk kenal pasti induk yang terbaik untuk kita breed. Okey, sebelum saya lupa, untuk ikan laga jantan dan ikan laga betina, kalau korang nak breedkan, pastikan saiz dia sudah cukup matang dan usia dia kalau boleh 4 bulan dan ke atas. Jadi bila usia dia matang, kita dapat elakkan satu ikan laga jantan atau betina yang makan anak atau telur. Kebiasaannya ni disebabkan induk yang masih belum matang. Jadi biar tua tak apa. Umur 5 bulan 6 bulan kita breed tak apa. InsyaAllah dia orang kata dah pandai lah, dah berpengalaman. Macam tu. Lepas tu satu lagi, kalau kita nak breed ikan laga jantan dan ikan laga betina ni, kita kena pastikan kita ada kawasan yang sesuai untuk kita breed. Pastikan kawasan tu tak terlalu sejuk. Lepas tu tiada gangguan. Jadi tu amat penting lah untuk kita breed ikan laga. Okay guys, jadi pada video kali ni saya nak tunjuk kat korang beberapa pair ikan laga saya yang ada dekat bilik saya tu, and kita akan tengok sendiri macam mana adakah ikan tersebut bersedia ataupun tidak untuk di breed. So kalau sedia kita jalan terus, and kalau tak bersedia lagi, insyaAllah pada video akan datang kita akan mula untuk pump ikan laga kita. Jadi masa edit video ni baru saya teringat ada satu lagi perkara yang korang kena titik beratkan. Kalau nak breed tu, pastikan saiz jantan lebih besar daripada saiz betina. Sebab kita kena biarkan jantan tu mendominasi semasa proses mengawan. Kalau perempuan, kalau betina lagi ganas daripada jantan, memang kena bantai lah jantan. Memang takkan jadilah kita punya proses mengawan. Okay guys, jadi di sini kita ada beberapa pasang ikan laga. So saya akan buka hadang ni. Okay, saya dah buka semua hadang. Okay, ni semua yang pair yang bakal kita breed. Jom kita tengok seekor demi seekor. Jadi kalau korang perasan, saya dah susun ikut susunan ni satu pair betina jantan. Ni satu pair betina jantan. Ini satu pair betina jantan. Ini betina jantan, betina jantan. Ini jantan, betina. So kita akan tengoklah dari segi orang kata adakah mereka bersedia untuk di breed. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pair. Okey, sebenarnya guys saya nak breed 7 pair. So ni jap, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya saya nak breed 8 pair, silap. So ni 6 ni. Lepas tu saya nak breed, kalau ikutkan kita ada Dumbo salamander untuk di breed, tapi jantan dia dah mati guys, sakit. Yang ni pula female red dragon yang saya beli daripada Tengku. Tapi ikan jantan dia selepas beberapa hari saya beli tu tiba-tiba clam fin dengan sangat teruk
dan mati. Saya pun tak pasti kenapa. Jadi ini sajalah, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pair ni untuk kita check sama ada dorang ni dah ready breed ataupun belum. Jadi kita pergi kepada yang pertama. Ni korang tengok ni, ini female female. Jadi ikan ni antara yang besar lah, adik-beradik dia yang besar. Jadi dari segi perut dia tak adalah besar sangat, tapi sizing dia dah mencukupi. Tengok tu. And ini jantan dia lah. Jantan dia ini yang saya groom sebulan lama tu. Ini saiz dia memang dah sangat-sangat terbaik. Dan buih dia adalah buih dia okey, dia pandai buat buih. So adakah saya akan breed terus pair ni? Mungkin saya akan bagi makan dulu jentik-jentik untuk pump perut dia. Sebab ni masih boleh dipump lagi. And seterusnya kita pergi ke pair yang kedua. Ini pair crown tail. Kalau korang tengok macam ni lah perut yang kita nak untuk breeding guys. Make sure perut dia penuh. Saya baru saja pump dia ni selama 2 minggu. And alhamdulillah perut dia naik macam ni besar guys. So korang boleh tengok. And jantan dia memang bersedia lah, buih banyak, mental padu. Cuma sizing betina tu agak sedikit kecil. Saya nak pump size, tiba-tiba telur dia jadi banyak. So insyaAllah boleh untuk kita breed dia. Sebab betina tu dah sarat sangat dah. So kita pergi ke seterusnya. Ini adalah pair saya yang bantut tu. Jadi ini saya tak akan pump lah, sebab hari tu pun isi dia dah banyak, female tu ni. And size diorang tak akan pergi jauh. Jadi saya tak akan pump. So 1, 2, 3 pair ni insyaAllah kita boleh breed terus. So seterusnya adalah HMPK Super Gold. Jadi kalau kita tengok yang ni, jantan dia ada saiz yang agak okey sebenarnya, tak ada masalah. Mental pun padu. Cuma betina dia sangat-sangat kecil guys. And perut dia tak diisi sangat. Korang-korang tengok pair dia nampak macam muda je. Jadi insyaAllah saya akan groom betina ni pada masa akan datang. Groom dan orang kata pump size telur dia lah. Seterusnya adalah Dumbo Plakat Platinum White. Jadi ini pun sama, satu pair yang muda. And jantan ni pun tak seberapa besar. Mungkin saya akan groom size dia dulu. Yang ni tak kot, yang ni macam okey. Yang ni lebih kecil guys. Yang ni lebih kecil. And betina dia kita akan pump telur dan saiz. Jadi korang kena stay tune, pada video akan datang kita akan cuba untuk groom dan pump. So seterusnya dekat atas ni, ini yang saya groom warna itu. Jadi ini betina lah guys. Jadi betina ni isi dia pun dah ada, cantik. Cuma kita akan pump lagi lah nanti beberapa hari. Sama juga dengan yang kat sini, kita akan pump beberapa hari. Lepas tu kita akan breedkan dia. So ni jantan dia. Jantan ni memang mantap, buih banyak dan juga mental pun padu. Nampak? So inilah pair-pair yang ada. InsyaAllah kalau kena stay tune, kita akan pump yang mana kecil-kecil ni pada video akan datang. Guys, jadi setakat ini saja perkongsian pada video kali ini. Saya harap membantu korang yang baru saja mula untuk breed ikan laga. Jadi korang dapat bezakanlah, adakah induk saya ni sedia untuk di breed ataupun belum. Saya harap menjawab lah ya. So kepada korang yang nak pump korang punya ikan laga tu, betina ke jantan ke, nak tahu macam mana, stay tune, insyaAllah pada video akan datang kita akan sama-sama pump kita punya induk. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.